Hai, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk melihat Google Site yang telah saya hasilkan. Sebelum saya memperkenalkan kandungan laman ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang projek saya. Google Site ini dibangunkan bagi memenuhi tugasan khusus GAPD 1032 dengan tema inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran PDPC. Topik yang saya pilih ialah kesejahteraan mental yang berkaitan dengan bidang bimbingan dan kaunseling. Tujuan utama saya memilih topik ini adalah kerana kesejahteraan mental merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan murid. Murid bukan sahaja perlu mencapai kecemerlangan akademik, tetapi juga perlu mempunyai keseimbangan dari aspek emosi, psikologi dan sosial. Melalui pembangunan Google Site ini, saya ingin menyediakan satu repositori digital yang membolehkan murid mendapatkan maklumat berkaitan kesejahteraan mental dengan cara yang lebih mudah, menarik dan kreatif. So, dalam Google Site ini, saya telah mengintegrasikan berbagai elemen digital seperti sumber pembelajaran, video, infografik, aktiviti interaktif serta pendaksiran dalam talian bagi menyokong pembelajaran abad ke-21. So, sini ada biodata saya. Seterusnya, saya akan memperkenalkan halaman pengenalan. Dalam halaman ini, saya menerangkan tentang perkembangan teknologi digital yang telah membawa perubahan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti platform digital, video pembelajaran dan aplikasi interaktif dapat membantu menjadikan PTPC lebih fleksibel, menarik dan berpusatkan murid. Selain itu, saya juga menerangkan konsep inovasi dalam PTPC. Inovasi PTPC bukan hanya bermaksud menggunakan teknologi semata-mata, tetapi bagaimana teknologi tersebut digunakan secara berkesan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. So, dalam konteks projek saya, inovasi diaplikasikan melalui penggunaan Google Sites sebagai platform utama yang menggabungkan pelbagai bahan digital. Bagi bidang bimbingan dan kaunseling, teknologi digital boleh membantu guru menyampaikan maklumat berkaitan kesejahteraan mental dengan cara yang lebih kreatif. Sebagai contoh, murid boleh menonton video pembelajaran, melihat infografik dan menyertai aktiviti interaktif untuk memahami cara menjaga kesihatan mental. So, boleh lihat di sini dengan objektif. Oke, halaman seterusnya ialah sumber digital. Dalam bahagian ini, saya memilih beberapa aplikasi digital yang sesuai digunakan dalam PDPC. Aplikasi pertama ialah Canva. Saya menggunakan Canva untuk menghasilkan bahan visual seperti infografik atau reka bentuk grafik. Canva dipilih kerana penggunaan elemen visual seperti warna, ikon dan gambar dapat menarik perhatian murid serta membantu mereka memahami maklumat dengan lebih mudah. Sini ada link boleh masuk tengok contohnya. Dan seterusnya ialah aplikasi kecerdasan buatan iaitu AI seperti ChatGPT dan Gemini. AI dapat membantu guru mendapatkan idea, merancang bahan pembelajaran dan menghasilkan aktiviti yang lebih kreatif. Namun begitu, penggunaan AI perlu dilakukan secara bijak dan maklumat yang diperoleh perlu disemak semula. Selain itu, saya menggunakan YouTube untuk video pembelajaran. Video dipilih kerana gabungan audio dan visual dapat membantu murid memahami topik kesejahteraan mental dengan lebih jelas. Selain itu, saya juga menggunakan Padlet. Padlet merupakan papan maya yang membolehkan murid berkongsi idea dan pandangan secara kolaboratif. Dalam konteks kesejahteraan mental, murid boleh berkongsi cara mereka mengurus tekanan atau memberikan sokongan positif kepada rakan. Dan sini juga ada contoh, boleh masuk tengok. Seterusnya ada Kahoot, Quizizz, dan Mentimeter. Aplikasi ini digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih aktif. Kahoot membolehkan murid menjawab kuis dalam bentuk permainan, manakala
Mentimeter membolehkan murid memberi respon secara langsung. Seterusnya ialah halaman video pembelajaran. Dalam bahagian ini, saya menyediakan video pembelajaran yang berkaitan dengan topik utama Google Site saya iaitu kesejahteraan mental. Di sini saya ada guna notebook LM untuk buat satu video. So, video ini bertujuan untuk membantu murid memahami konsep kesejahteraan mental dengan cara yang lebih mudah dan menarik. Dalam video ini, murid akan mempelajari masuk kesejahteraan mental, kepentingan menjaga kesihatan mental serta cara mengurus tekanan dalam kehidupan seharian. Saya memilih penggunaan video kerana video menggabungkan elemen visual dan audio yang dapat menarik perhatian murid serta membantu mereka memahami suatu maklumat dengan lebih jelas. Selain itu, video juga memberi peluang kepada murid untuk menjalankan pembelajaran sendiri kerana mereka boleh menonton semula kandungan tersebut pada bila-bila masa mengikut keperluan masing-masing. Dalam konteks bimbingan dan kaunseling, video pembelajaran ini boleh digunakan sebagai bahan sokongan kepada guru untuk menyampaikan mesej berkaitan kesejahteraan mental dengan lebih kreatif dan mudah diterima oleh murid. Dan seterusnya ialah halaman infografik. Saya memilih infografik kerana maklumat dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas, tersusun dan menarik. Penggunaan elemen visual seperti ikon, warna dan gambar membantu murid memahami isi penting dengan lebih cepat berbanding membaca teks yang panjang. Antara maklumat yang terdapat dalam infografik ini ialah amalan menjaga kesihatan mental seperti mendapatkan tidur yang mencukupi, melakukan aktiviti fizikal, berkongsi masalah dengan individu yang dipercayai, mengurus masa dengan baik serta mengamalkan pemikiran positif. Infografi ini juga dijadikan sebagai nota ringkas kepada murid kerana mereka dapat melihat semula maklumat penting dengan mudah. Oleh itu, penggunaan infografi dapat menyokong PDBC yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya pembelajaran visual murid. Halaman seterusnya ialah aktiviti interaktif. Saya menyediakan aktiviti interaktif kerana saya ingin memastikan murid bukan sahaja menerima maklumat secara pasif, tetapi turut mengambil bahagian secara aktif dalam proses pembelajaran. Antara aplikasi yang digunakan ialah Padlet, Kahoot, dan Mentimeter. Di sini saya ada menggunakan Kahoot sebagai aktiviti kuis berasaskan permainan. Kahoot menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan kerana murid dapat menjawab soalan sambil bersaing secara positif. Selain itu, melalui Padlet, murid boleh berkongsi pendapat dan pengalaman mereka secara dalam talian. Sebagai contoh, murid boleh menjawab soalan seperti apakah cara yang anda lakukan untuk mengurus tekanan. Melalui aktiviti ini, murid dapat membaca idea rakan lain dan belajar daripada pengalaman masing-masing. Dan akhirnya, Mentimeter digunakan untuk mendapatkan respon murid secara langsung. Sebagai contoh, murid boleh berkongsi perasaan mereka melalui aktiviti word cloud. Secara keseluruhannya, aktiviti interaktif ini dapat meningkatkan pelibatan murid serta membina kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kerjasama dan pemikiran kritis. Halaman seterusnya ialah pentaksiran. Selepas murid selesai meneroka bahan pembelajaran dalam Google Site ini, mereka akan menjalankan pentaksiran melalui Google Form.
Di sini saya ada menyediakan Google Form dan tujuan pentaksiran ini adalah untuk mengetahui sejauh mana murid memahami topik kesejahteraan mental yang telah dipelajari. Dalam Google Form ini, soalan yang disediakan merangkumi beberapa aspek seperti masuk kesejahteraan mental, kepentingannya, cara mengurus tekanan, dan amalan menjaga kesehatan mental. Selain soalan objektif, saya juga menyediakan soalan refleksi supaya murid boleh berkongsi perkara baharu yang mereka pelajari. Saya memilih Google Form kerana platform ini memudahkan proses pentaksiran. Jawapan murid dapat dikumpul dengan cepat dan guru boleh melihat tahap kefahaman murid berdasarkan respon yang diberikan. Halaman seterusnya ialah maklum balas. Di sini saya ada sedia ruang bagi mereka memberi komen dan maklum balas untuk mendapatkan pandangan dan cadangan penambahbaikan. Maklum balas ini penting kerana dapat membantu saya mengetahui kekuatan serta aspek yang boleh diperbaiki dalam Google Sites ini. Selain itu, tugas saya ini juga minta untuk membuat perkongsian berkaitan sistem pembelajaran Malaysia dan negara luar untuk melihat bagaimana kedua-dua negara menggunakan teknologi dalam pendidikan. So, sini cakap kamu prefer guna English, so kami akan guna English untuk komunikasi seterusnya. So, seterusnya sini, can you introduce yourself first? Hello, my name is Niku Denyi, and I'm from Singapore. All right. Before I ask for your feedback, I would like us to share some information about our education system so that we can learn from each other. Thank you for inviting me to explore your Google site. I found the topic very meaningful because mental well-being is an important issue for students today. I would be happy to share how teaching and learning are carried out in Singapore and then give my feedback on your Google site. Great. Could you explain how the education system in Singapore supports students' learning, especially through the use of technology? Centrally. In Singapore, teaching and learning are designed to be student-centered. Instead of only listening to the teacher, students can encourage to participate actively through discussion, problem-solving activities, and group projects. Another important approach is self-directed learning, SDL. This means students are encouraged to take responsibility for their own learning by setting learning goals, planning their study time, and reflecting on their progress. Teachers guide and support students, but students are expected to become independent learners. We also emphasize collaborative learning while students work together in groups to discuss ideas, solve problems, and complete tasks. This helps develop communication skills, teamwork, and respect for different opinions. Wow, that sounds very interesting. How do teachers use technology to support these learning approaches? Technology plays a very important role in our education system. All government schools use the Singapore Student Learning Space SLS, which is the national online learning platform developed by the Ministry of Education. Through SLS, teachers can upload lesson notes, video quizzes, simulations, and interactive learning activities. Students can access these materials anytime and anywhere using their own device. This allows them to revise lesson, complete assignment, and continue learning even outside the classroom. SLS also help teachers monitor students' learning progress because teachers can view students' responses and provide feedback directly through the platform.
Besides academic achievement, what other skills does Singapore emphasize? Singapore also focusing on developing 21st century competencies. These competencies include critical thinking and problem solving, communication skills, collaborations, self-directed learning, global awareness, civic literacy, and responsible citizenship. This aim is to prepare students not only for examinations but also for future careers and lifelong learning. How about Malaysia? What learning approaches are commonly used there? In Malaysia, schools implement pembelajaran Aba ke-21, PAK 21, which also focus on student-centered learning. Teachers encourage students to participate actively through group discussion, presentations, project-based learning, and equality-based activities. PAK 21 emphasizes four important skills known as the 4CS, namely communication, collaboration, critical thinking, and creativity. These skills help students become active learners and prepare them for future challenges. Wow, that's quite similar to Singapore. What digital platform do teachers usually use? Teachers in Malaysia use several digital platforms depending on the school's needs. Some of the most commonly used platforms are the Lima, Google Classroom, Google Sites, Google Phone, and Microsoft Teams. These platforms are used to share learning materials, videos, assignments, quizzes, and announcements. They also allow students to access learning resources anytime and support more flexible learning. In Malaysian Ministry of Education also introduced the digital education policy to strengthen digital competency amongst teachers and students while encouraging the effective use of technology in education. How do teachers assess students in Malaysia? Teachers use Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), which is a continuous assessment carried out through the learning process. Assessment is not only based on examinations but also include quizzes, classroom activities, projects, presentation, observations, and students' participation. This helps teachers identify students' strengths and areas that need improvement so that appropriate support can be provided. So after listening to your explanation, I can see that both Malaysia and Singapore place great importance on technology in education. Although Malaysia uses several digital platforms while Singapore mainly use student learning space, both countries share the same goal of creating meaningful, engaging, and student-centered learning experience. Yes, I agree. Both education systems also encourage students to become independent learners while developing important skills such as communication, collaboration, creativity, and critical thinking. These skills are essential for students to succeed in higher education and future careers. So thank you for sharing information about Singapore's education system. Now I would like to hear your opinion about my Google Sites on mental well-being. Overall, I think your Google site is very well organized and easy to navigate. The information is arranged systematically, making it easy for users to follow each session. I particularly like the learning video because it explains the topic clearly using simple language. The infographic is colorful, concise, and easy to understand, allowing users to remember the key points more easily. The interactive activities such as Kalender and Kahoot
make learning more engaging because user can actively participate instead of only reading information. I also like the Google Form assessment because it allows users to check their understanding after completing the learning activities. If I could suggest one improvement, I would recommend adding more real-life example or short case studies related to mental well-being so that user can better relate the information to their daily life. Overall, I think this Google site is informative, interactive, and suitable for students. All right, thank you so much for your valuable feedback. I really appreciate your comments and suggestions. Through this sharing session, I have learned more about Singapore's education system and realized that both Malaysia and Singapore are committed to integrating technology into education to enhance students' learning experience. I hope we can continue sharing ideas and learning from one another in the future. Thank you once again. Akhir sekali ialah halaman refleksi. Dalam bahagian ini, saya menggunakan analisis SWOT untuk menilai pengalaman saya sepanjang menghasilkan Google Sites ini. Dari aspek strength atau kekuatan, saya berjaya menghasilkan satu repository digital yang menggabungkan pelbagai aplikasi seperti Google Sites, Canva, Padlet, Kahoot, dan Google Forms. Gabungan aplikasi ini menjadikan pembelajaran lebih menarik, tersusun, dan interaktif. Dari aspek weakness dan kelemahan, saya mendapati bahawa proses menghasilkan bahan digital memerlukan masa yang panjang kerana saya perlu memastikan reka bentuk, kandungan dan pautan yang disediakan berfungsi dengan baik. Seterusnya, dari aspek opportunity atau peluang, projek ini memberi peluang kepada saya untuk meningkatkan kemahiran digital dan kreativiti dalam menghasilkan bahan PDPC yang lebih inovatif. Saya juga berpeluang mendapatkan pandangan daripada rakan global dan memahami sistem pembelajaran negara lain. Dan akhir sekali ialah threat atau cabaran. Keberkesanan Google Sites ini bergantung kepada pelibatan pengguna serta penambahbaikan secara berterusan. Oleh itu, kandungan perlu sentiasa dikemas kini supaya kekal relevan dan memenuhi keperluan pengguna. So, kesimpulannya, penghasilan Google Sites ini memberikan pengalaman yang sangat bermakna kepada saya. Melalui projek ini, saya bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran menggunakan teknologi digital, malah memahami bagaimana inovasi digital boleh diaplikasikan dalam PDPC. Saya percaya bahawa penggunaan teknologi seperti Google Sites, video, infografik dan aktiviti interaktif dapat membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik, fleksibel dan berkesan. Saya berharap Google Sites bertajuk kesejahteraan mental ini dapat memberi manfaat kepada pengguna serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan mental. Terima kasih kerana meluangkan masa meneroka Google Sites saya. Saya amat menghargai segala maklum balas dan cadangan untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Dan bahagian terakhir ini saya ada masukkan rujukan. So, itu sahaja.